Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tahniah SPRM buat tindakan gempar jaga harta negara, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana telah berjaya membuat tindakan yang menggemparkan dalam menjaga harta negara. Dalam ucapan sempena Tahun Baru 2024 malam tadi, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata tindakan ini adalah satu tindakan yang menggemparkan. Kita mula melihat langkah yang menggemparkan, termasuk bertindak kepada penguasa yang maha kaya di negara kita yang diketahui umum menggondol harta negara. Tahniah kepada pihak SPRM, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam ucapan itu. Beliau dipercayai merujuk kepada tindakan SPRM yang menyiasat bekas Menteri Kewangan dan menyita bangunan 60 tingkat Menara Ilham milik beliau selepas siasatan bermula sejak Februari 2023 lalu. Dalam ucapan itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga mengucapkan tahniah kepada pasukan polis yang berjaya menyekat kegiatan dadah yang terbesar di Sabah. Pihak PDRM pula telah dapat mencekap kegiatan dadah terbesar di Sabah yang diketahui tidak ada kaitan berkesan sebelum ini. Tidak ada tindakan berkesan sebelum ini, kata beliau dalam ucapan itu. Beliau juga memuji lembaga hasil dalam negeri LHDN yang dapat menjalan tugas lebih berkesan dan juga kastam yang membuah hasil yang lebih baik untuk negara. Begitu juga usaha pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI serta Kementerian Luar yang berjaya membawa masuk pelaburan yang besar untuk negara sehingga mencecah 350 bilion ringgit tahun lalu, kata beliau. Saya menggesa pasukan jemaah menteri, penjawat awam, sektor swasta dan kerajaan jadikan negara kita hebat dan gagah, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam ucapan itu, Perdana Menteri Anwar turut menegaskan kerajaan beliau akan memberikan tumpuan utama kepada pertumbuhan ekonomi dan mengekang kos sara hidup pada tahun 2024 ini agar memberikan kesejahteraan kepada negara dan rakyat. Walaupun pertumbuhan negara kekal 4% dan inflasi di bawah 2%, beliau mahu ia bukan sekadar angka sahaja, tetapi rakyat keseluruhannya perlu merasainya dengan jelas, kata Anwar Ibrahim. Yang paling menggembirakan kita ialah apabila Anwar Ibrahim kata, tahniah SPRM buat tindakan gempar jaga harta negara, kata Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat malam ini, bekas Perdana Menteri Ketua Setiausaha Sulit dipanggil SPRM minggu ini. Dipetik daripada Harapan Daily, seorang bekas Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Sulit dipercayai akan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM minggu ini. Siasatan tersebut bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit. Lapor utusan Malaysia memetik sumber bekas pemimpin tertinggi kerajaan yang sedang disiasat SPRM itu disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak dapat meneka siapakah bekas Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Sulit yang bakal dipanggil SPRM pada minggu ini. Namun demikian, ada banyak isu yang sedang berlengkar di ruang media sosial berkaitan dengan dua buah kerajaan terdahulu. Namun demikian, kita pun masih cuba meramalkan siapakah bekas Perdana Menteri yang bakal dipanggil oleh SPRM ini, dan menurut laporan ini dilaporkan pemimpin tertinggi kerajaan itu yang sedang disiasat SPRM itu disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan.
Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda siapakah bekas Perdana Menteri yang mungkin akan dipanggil oleh SPRM ini dan siapa pula Ketua Setiausaha Sulit yang dipanggil SPRM pada minggu ini. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada netizen mencadangkan dengan tegas dan keras supaya JCOM dibubarkan. Kata mereka, buat apa JCOM ada kalau ianya tidak dapat menangkis kabar angin? Ini apabila langkah Dubai telah menjadi tular. Salah satu sebabnya karena kenyataan daripada pihak yang ada kaitan dengan JCOM. Persoalan besar timbul oleh penulis blogger. Beliau kata, apa peranan JCOM? Menangkis kabar angin atau mengiyakan kabar angin? Itu sebabnya netizen, para penganalisis politik dan pemerhati politik Malaysia menyarankan supaya JCOM dibubarkan saja. Kata mereka, buat apa JCOM ada lagi kalau fungsinya tidak dapat membantu kerajaan? Apa pula pendapat Anda semua? JCOM merupakan satu-satunya agensi kerajaan yang paling diperkatakan ramai sejak terbentuknya Kerajaan Perpaduan lebih setahun yang lalu. Bermula dengan pelantikan Profesor Dr. Muhammad Agus Yusof sebagai Ketua Pengarah, kegagalannya memimpin agensi tersebut dan sehinggalah kepada munculnya video Wahab yang memaksa beliau berundur secara mengejut. Nama JCOM hampir tidak pernah tertanggal daripada sebutan kebanyakan mereka yang gemar mengikuti perkembangan semasa. Kini, sementara ramai masih tertunggu-tunggu siapa bakal ketua pengarah JCOM yang baru, nama agensi tersebut sekali lagi terpacul menjadi sebutan. Kali ini berikutan timbalan ketua pengarah JCOM, Ismail Yusof atau Tok Abah, membuat kenyataan dengan memperincikan apa yang dinamakan sebagai langkah Dubai, suatu gerakan yang kononnya diusahakan untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Bagi yang tidak tahu apa-apa, barangkali ada yang teruja dengan apa yang disebut Tok Abah itu. Tambahan lagi, beberapa media serta portal turut menjadikannya sebagai berita utama. Tetapi selain beberapa pimpinan Perikatan Nasional sendiri yang menyifatkan kenyataan Tok Abah itu sebagai mengarut dan tidak berasas, kawan-kawan pimpinan dalam gabungan tersebut dan penggerak media sosial mereka hanya mampu ketawa saja membacanya. Ini berikutan mereka tahu langkah Dubai itu adalah sesuatu yang tidak wujud, palsu dan hanya merupakan hayalan yang digembar-gemburkan oleh 2-3 orang tiktokers yang dahulunya makan di atas tapak tangan Najib Razak. Setelah Najib jatuh, mereka jadi tidak bertuan. Dan hanya kebelakangan ini terlihat begitu kuat mahu menjatuhkan Anwar dengan tidak habis-habis menjajah cerita kerajaan akan tumbang. Hakikat yang nyata di samping kerajaan masih tidak tumbang-tumbang lagi, sebaliknya jumlah sokongan ahli parlimen PN yang makin berkurangan dengan setakat ini, sudah 5 orang mengumumkan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dalam keadaan sebegitu pun, tiktokers berkenan masih lagi seronok menjajah cerita kerajaan akan tumbang, kononnya minggu depan, bulan depan, dan macam-macam lagi tarik ramalan. Yang peliknya di sini, sementara mereka dalam PN sendiri tidak percaya dan tidak pakai cerita kabar angin, adanya sebarang gerakan atau langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan, lantaran memang tiada apa-apa gerakan sedang diusahakan ketika ini, tup-tup, JCOM pula yang seolah-olah seronok mempercayainya. Apa peranan JCOM ini sebenarnya? Menangkis kabar angin atau mengiyakan kabar angin? Apakah JCOM yang ketika ini ketiadaan ketua pengarah tetapi hanya ada Tok Abah selaku pimpinan tertingginya selaku timbalan ketua pengarah
suka melihat kerajaan tidak stabil dan orang ramai bercakap mengenai Anwar bakal dijatuhkan. Masih tidak percayakah Jcom dengan sokongan kuku melebihi 2/3 yang sedang dimiliki Anwar? Kenapa Tok Abah tidak berusaha mencipta naratif untuk menangkis cerita palsu ciptaan 2-3 orang TikTokers berkenan, sekaligus untuk membina persepsi yang lebih baik berkenan keutuhan kerajaan berpadu? Adakah dalam hal ini Jcom masih tidak paham fungsi dan peranan mereka yang sebenar? Kalau dengan cerita hayalan yang dicipta oleh 2-3 TikTokers tak bertuan pun Jcom sudah mudah terbuai dan hilang arah tuju dalam fungsinya, bagaimana mereka mampu berperanan dengan lebih berkesan menangani pelbagai serangan seterusnya untuk membantu Anwar memenangi PRU 16 akan datang? Nampaknya ada tugas lebih berat menanti Fahmi Fadzil selepas ini. Kena luangkan lebih masa sedikit. Tengok-tengokkan Jcom agar peranannya tidak terbazir, sebagaimana tempo setahun lalu yang berlalu dengan sia-sia. Tulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.